Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid tahun 1. Baik, murid-murid, hari ini matematik kita teruskan lagi di dalam tajuk selesaikan wang. Ya, kita masih dalam tajuk wang. Okey. Cikgu akan habiskan tajuk selesaikan wang ini bagi tajuk terakhir sebelum kita masuk tajuk yang baru. Okey. Di mana pada hari ini murid-murid akan belajar untuk menyelesaikan masalah melibatkan situasi harian, penambahan dan penolakan wang. Sebagai contoh, kamu mak bagi duit, suruh pergi kedai. Di situ kamu memerlukan kemahiran menambah dan menolak wang. Okay, tapi cikgu akan pergi secara situasi-situasi yang mudah. Okay? Cikgu tidak pergi terlampau dalam. Okey, baik. Murid-murid, sebelum kita pergi kepada situasi-situasi, jadi yang pertama sekali, cikgu nak ingatkan semula, okey, bila melibatkan situasi ni, kita kena mahir dan kita kena kenal kata-kata kunci untuk kita selesaikan masalah ni. Okey. Kalau ingat balik semula tajuk tambah yang kamu dah belajar dulu, kita ulang semula yang berkait dengan tambah yang berkait dengan wang. Baik, bila melibatkan tambah wang, bila kamu dengar perkataan-perkataan ni, okey, perkataan yang pertama, jumlah. Dengar perkataan jumlah, ni operasi tambah. Bila dengar perkataan yang kedua, lebih daripada. Ini pun operasi tambah. Okey. Yang ketiga, dan. Yang keempat, kumpul. Dan yang kelima, semuanya. Baik, ini dia kata-kata kunci. Yang kamu kalau jumpa dalam soalan ataupun situasi yang diberikan, jadi kamu dah tahu. Okey, soalan ni soalan yang melibatkan operasi tambah. Okey. Macam mana ni nak guna? Okey, tunggu. Nanti kita dah pernah lihat kan situasi ni. Jadi, kita tengok balik semula. Macam mana tambah yang melibatkan wang. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 23 sampailah muka surat 28. Okey. Jadi situasi yang pertama. Okey. Di sini cikgu tunjukkan situasinya di mana Kim beli sebatang pembaris dan sebiji pemadam. Kira jumlah harga. Okey. Kita lihat di sini. Berapa harga sebatang pembaris? Sebatang pembaris 50 sen. Dan berapa harga sebiji pemadam? 30 sen. Okey, kita dah tahu. Apa yang diberi dekat sini kita dah tahu. Okey. Sekarang ni kita nak tahu apa yang dia cari. Apa soalan nak? Soalannya sebelum tu kita kena cari kata kunci. Cikgu lupa nak cakap. Kata kunci yang awak dah belajar tadi. Ada tak perkataan tadi? Jumlah, lebih daripada, kumpul, kesemuanya, ada tak? Ada dekat sini iaitu perkataan jumlah. Jadi perkataan jumlah ni melambangkan operasi tambah. Jadi senang. Harga pembaris tambah dengan harga pemadam. Okey, barulah kita boleh beli. Okey, dengan harga yang betul. Jadi soalan di sini ayat matematik dia ialah 50 sen tambah 30 sen. Okey. Hari ni cikgu nak tunjukkan langkah pengiraan yang pertama, cara yang pertama iaitu menggunakan bentuk lazim lah. Okey. Macam mana nak tulis bentuk lazim? Macam ni. Okey, masukkan 50 sen. Lepas tu masukkan simbol tambah, lepas tu masukkan pula 30 sen ni masukkan. Okey, lepas tu sama dengan lepas tu tulis dulu sen dia. Okey, tulis sen. Lepas tu baru kita mula menambah. Okey, tambahlah daripada rumah sa dulu. Okey, sa, sifar tambah sifar, sifar. Okey, baru masuk puluh. 5 tambah 3, 8. Jadi jawapannya berapa? 80 sen. Ini bentuk lazim. Okey. Bentuk lazim ni akan dipakai sampailah kamu besar. Okey. Sampai darjah 6 pun memang akan pakai bentuk lazim ni. Okey. Jadi kena mahir. Sebab tu cikgu tunjukkan. Okey. Cikgu tahu kamu 50 sen tambah 30 sen pakai jari je lah kan. Okey, ya memang.
Okey, tapi ini cikgu tunjukkan cara. Okey. Cara pengiraan menggunakan bentuk lazim. Cara yang biasa awak guna, pakai jari kan, 50 sen. Okey, tambah 30 sen. Okey, jadi berapa sen? 80 sen. Senang. Okey. Macam biasalah bilang terus. 50 sen tambah 30 sen kan. Tambah 20 sen, 70 sen, tambah 10 sen lagi, 80 sen. Okey, senang. Soalan ni senang. Cuma, soalan melibatkan situasi harian ni sebenarnya awak kena kenal apa yang situasi ni beri dan apa yang dia cari. Kemudian, kita kena cari kata kunci. Okey. Seterusnya, soalan situasi yang kedua. Okey. Situasi kedua, okey, di mana Arissa ada 55 sen. Fei ada 25 sen lebih daripada Arissa. Berapa wang Fei? Okey. Sekarang yang pertama kita lihat perkataan apa maklumat yang dia beri. Okey, maklumat yang pertama dia beri, kita gariskanlah dalam buku teks tu awak boleh garis. Nanti awak padamlah. Okey, Arissa ada 55 sen. Ini maklumat yang pertama. Okey. Maklumat yang kedua. Fei ada 25 sen. Okey, kita dah ada dua maklumat. Dalam maklumat ni biasanya ada nombor. Okey. Sekarang kita nak cari kata kunci. Okey. Kata kunci dia apa? Kata kunci untuk tambah tadi ialah lebih daripada. Bila kata lebih daripada, tambahkan aja. Okey, tambahlah sebab kata lebih daripada. Jadi kita dah tahu nak cari wang Fei ni. Soalan nak wang Fei, jadi kita tambahkan aja 55 sen tambah 25 sen. Okey, ini boleh tak pakai jari? Boleh. Tapi untuk murid yang mahir lah biasanya dah boleh pandai pakai jari. Okey. Tapi cikgu nak tunjukkan cara yang pertama iaitu bentuk lazim. Okey, ini ayat matematik dia 55 sen tambah 25 sen sama dengan berapa? Okey. Cara yang pertama bentuk lazim. 55 sen tulis. Lepas tu tambah dekat tepi. Okey. Lepas tu masukkan 25 sen dekat bawah dia. Okey. Sama dengan masukkan. Lepas tu tulis sen. Sen dulu. Okey. Kemudian kira daripada rumah sah. 5 tambah 5. Berapa? 10. 5, 10. Ingat tak tambah? 5 tambah 5, 10 sifar dekat bawah. Nombor 10 kita kena buat apa? Kena pecahkan. 10 tinggal, sifar tinggal di bawah, 1 naik atas. Ingat lagi tak? Jadi 1 naik atas. Okey, sekarang 1 naik rumah puluh. Okey, sekarang ni 5 tambah 1, 6. 6 tambah yang bawah ni, tambah 2, jadi 8. Jadi 80 sen. Okey. Ingat semula tajuk tambah yang dulu. Okey. Kalau awak ingat semula, tak ada beza pun sebenarnya tambah. Cuma dekat sini ada unit dia. Kena tulis sen. Okey. Sekarang kita lihat pula cara yang kedua. Cara yang kedua ni kalau kamu cara yang kedua kita menggunakan duit. Duit sendiri ataupun kamu menggunakan otak. Okey, kaedah dia macam mana? Okey, kalau 55 sen ni ada duit 50 sen dan 5 sen. Dan kalau nak tambah dengan 25 sen, ada duit 20 sen dan ada duit 5 sen. Jadi kita tambahlah dulu yang, kita ingatlah, tambah dulu yang 10 sen. Okey, 50 sen kita tambah dengan 20 sen. Jadi berapa? 70 sen. 50 sen tambah 20 sen. Jadi 70 sen. Okey, 70 sen. Okey, sekarang kita lihat pula. Okey, 5 sen tambah 5 sen. Jadi berapa? 10 sen kan? Jadi 70 sen tadi tu kita tambahlah dengan 10 sen ni. Jadi sama dengan 80 sen. Okey. Seterusnya. Situasi yang ketiga. Okey. Ravin derma RM5. Kamal juga derma RM5. Kira jumlah wang itu. Okey. Lihat apa maklumat yang dia beri. Maklumat yang pertama dia beri Ravin derma RM5. Itu maklumat yang pertama. Lepas tu maklumat yang kedua, Kamal juga derma RM5.
Kita lihat pula kata kunci yang ada dalam ni. Apa kata kunci dia? Kita jumpa perkataan jumlah. Jumlah ni kata kunci dia tadi. Kan? Operasi tambah ada perkataan jumlah. Jadi kita tahu soalan ni operasi tambah. Jadi nombor, ada dua nombor kat sini kan? RM5 dengan RM5. Jadi nombor tu kita tambah je. Okey. Ni ayat matematik dia. RM5 tambah RM5. Okey, sama dengan berapa? So, kita kira lah. Okey. RM5 tambah RM5 sama dengan RM10. 5 tambah 5, 10. Okey, ini bentuk lazim lah. Okey, cara yang paling selamat. Okey, sebenarnya bentuk lazim ni. Sebab ini tak apa lagi lah kan, kamu boleh baru satu nombor. Kalau nombor tu banyak, contoh RM25, RM30, jadi kamu dah kena mahir untuk menggunakan bentuk lazim. Baik, sekarang kita masuk pula kepada tolak. Okay. Tadi tambah, kita dah kena kenal kata kunci yang melibatkan operasi tambah. Okay. Jangan keliru. Okay. Sekarang kita lihat pula untuk operasi tolak. Kalau operasi tolak, ada perkataan-perkataan yang digunakan bila kita nak membuat urusan dalam situasi harian. Contohnya, yang pertama iaitu baki. Perkataan baki ni kita jumpa, kita kena buat apa? Kita kena tolak. Okey. Kita beli barang mesti ada baki duit kan? Kadang-kadang ada dapat duit baki kan? Duit lebihan. Itu maknanya kena tolak. Kena pandai tolak. Yang kedua, beza. Bila jumpa perkataan beza pun, kita kena tolak. Yang ketiga, kita duit yang diterima. Bila jumpa perkataan diterima, samalah dengan maksud kita terima apa? Terima duit ataupun terima baki. Perkataan diterima pun sama operasi tolak. Yang keempat, bila jumpa perkataan kurang daripada, ini pun operasi tolak. Jadi yang kelima, kita jumpa perkataan yang kelima, jumpa perkataan tinggal, ini pun operasi tolak. Okey, ada 5 perkataan. Okey. 5 perkataan. Jadi kena ingat perkataan tu. Okey, baki, beza, tinggal. Ingat, nanti tengok balik apa 5 perkataan tu dan pastikan kamu ingat untuk menjawab soalan melibatkan situasi harian. Okey. Ini contoh situasi tolak. Okey. Okay, lihat di sini. Ada panda RM3, ada permainan 90 sen, pelekat 70 sen, botol air RM5, topi RM6. Soalan dia, Farah ada 80 sen. Dia beli pelekat. Kira baki wang Farah. Okey. Kita lihat apa maklumat yang dia beri. Maklumat yang pertama dia beri ialah Farah ada 80 sen. Maklumat yang kedua, dia beli pelekat. Pelekat dia berapa ringgit? 70 sen. Jadi sekarang kita lihat pula apa kata kunci dekat sini. Kata kunci dia, pandai. Dekat sini ialah perkataan baki. Kata kunci ialah perkataan baki. Kalau baki ni operasi tolak. Jadi kan ada dua nombor kan. Tadi kan awak dah jumpa kan. Maklumat yang diberi ni kan ada dua kan. Jadi awak tolakkan kedua-dua nombor ni. Okey. Nombor yang besar tolak nombor yang kecil. 80 sen tolak 70 sen. Okey, ini dia punya ayat matematik. Baru kita masukkan dalam bentuk lazim. Okey. 80 sen tolak 70 sen. Buat sama dengan tulis sen. Okey, sifar tolak sifar. Sifar 8 tolak 7. 1. Ingat lagi tak tolak? Kena ingat. Okey, 8. Okey, tolak 7. Tutup 7. 8 tolak tutup 7, tinggal 1. Okey. Jadi jawapan dia 10 sen. Okey. Ini dah kena mahirlah tolak. Okey. Senanglah cikgu, 80 sen tolak 70 sen. Senang kan? Tak payah pakai bentuk lazim. Okey.
Okey, ini cikgu nak tunjukkan cara. Okey. Seterusnya kita lihat dalam soalan yang sama, cuma ada soalan B. Okey. Soalan B pula. Soalan dia ialah cari beza harga antara keychain dengan topi. Dia suruh lihat antara keychain. Okey, yang pertama lihat keychain. Keychain maklumat yang diberi keychain. Keychain berapa ringgit? Keychain RM3. Kita lihat pula topi. Topi berapa ringgit? Topi RM6. Okey, kita dah tahu harga kan? Ini maklumat yang dia beri. Baik, sekarang kita cari apa kata kunci. Kata kunci dia ialah beza. Beza ialah kata kunci dia. Jumpa perkataan beza, operasi tolak. Terus tolak. Harga topi tolak harga keychain. Okey. RM6 tolak RM3. Senang kan? Senang. RM6 bukanlah jadi 6. Tolak 3. Jawapan dia? Tak tahu. Okey, jawapan dia RM3. Dan cikgu tunjukkan cara bentuk lazim. RM6 tolak RM3. Okey, sama dengan 6 tolak 3, 3. Jangan lupa simbol RM. Itulah dia simbol duit Malaysia. Okey, RM3. Seterusnya. Situasi seterusnya. Saiful ada RM10. Dia derma RM4 kepada orang miskin. Berapa wang yang tinggal? Jadi, kita keluarkan maklumat. Maklumat yang pertama, Saiful ada RM10. Maklumat yang kedua, dia derma RM4. Ini maklumat dia. Kita kena tahu maklumat yang dibagi. Okey. Jadi, apa kata kunci dia? Berapa wang yang tinggal? Jumpa perkataan tinggal. Ini operasi tolak. Jadi, tolak ialah nombor tu kan. RM10 tolak RM4. 10 tolak 4. Berapa? 10 tolak 4 sama dengan 6. Okey, jawapan dia RM6. Dapat jawapan terus. Senang. Okey, soalan nombor 6. Ying ada RM10. Wafi ada RM2 kurang daripada Ying. Kira wang Wafi. Maklumat yang pertama apa? Maklumat yang pertama, Ying ada RM10. Maklumat yang kedua, Wafi ada RM2. Okey, itu maklumat yang kedua. Jadi, kata kunci dia apa? Kurang daripada. Kita jumpa perkataan kurang daripada. Ini operasi apa? Operasi tolak lah kan. Jadi RM10 tolak RM2. 10 tolak 2. Berapa? Senang. Jadi lah 8. Okey, RM8. Situasi seterusnya, situasi terakhir. Okey. Najwa beli roti. Dia bayar guna wang RM1. Berapa duit 20 sen, 10 sen atau 5 sen yang mungkin diterima? Okey. Macam biasa, keluarkan maklumat yang dia beri. Maklumat yang dia beri apa? Tengok betul-betul. Tengok kat mana. Biasanya maklumat tu dekat ada tempat yang ada nombor. Okey. Biasanya kat sini lah. Okey. Bayar guna wang RM1. Ni maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua, harga roti ni 60 sen. Ni maklumat yang kedua. Okey. Jadi, kata kunci dia apa? Kata kunci dia diterima. Bila jumpa perkataan diterima, inilah dia kata kunci operasi tolak. Okey. Terus tolak lah. Okey, RM1 tolak 60 sen. RM1 tolak 60 sen. Macam mana ni? RM nak tolak sen. Macam mana? Tukarkan dulu. RM RM1 ni kan sama dengan 100 sen. Tolaklah dengan 60 sen. Jadi, masukkan sen. Sifar. Tolak sifar. Sifar tolak 6. Okey, situasi ini, kamu terus ambil ni nombor 10. 10 tolak 6 sama dengan 4. Okey, kalau dulu cikgu ada ajarkan, minta orang sebelah. Okey, ni tak apa sebab kamu terus ambil aja. Sebab dia bersebelahan betul dan tak ada nombor lain.
Okey, jadi baki dia 40 sen. Okey, dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Belum, sebab dia tanya berapa duit 20 sen, 10 sen atau 5 sen yang mungkin dia terima. Dia suruh nyatakan duit 20 sen, 10 sen atau 5 sen. Suka hati awak nak nyatakan berapa. Okey, 20 sen ke, 10 sen ke, 5 sen ke boleh. Jadi contoh cikgu ambil keluarkan 40 sen ni, cikgu jadikan dia 10 sen, 10 sen. 10 sen, 10 sen, 10 sen, 10 sen. Jadi jawapan dia yang lengkap ialah Najwa mungkin terima 4 keping duit 10 sen. Okey murid-murid, ini sahaja perkongsian pada hari ini. Okey. Serba sedikit tentang situasi ataupun masalah-masalah yang melibatkan situasi harian. Okey. Jadi terlampau banyak situasi yang sebenarnya kita boleh jumpa dekat luar. Okey, bila kita melibatkan urus niaga yang melibatkan wang. Okey. Jadi murid-murid, cuba selesaikan tugasan yang cikgu berikan. Okey. Lengkapkan kuis pada link yang cikgu berikan nanti. Jadi itu saja untuk pada hari ini. Jumpa lagi kita dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.